السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع بالله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ودعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله مرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. آمين يا رب العالمين. Kitab Ad-Durrus Tsamin, muka surat 30 baris 13 daripada atas. Wa qala Syekhul Musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allah bi'ulumihi wa bi'ulumikum wa bi'ulumi masyayikhina fid darain. Amin ya rabbal alamin. Kata pengarang Syekh Daud bin Abdullah Al-Fatani rahimahullahu ta'ala, kata dia, dan terkadang dikehendakinya dan tiada disuruh, seperti segala yang makruh dan yang haram, maka tiada disuruh Allah dengan mengerjakan dia. Tetapi dikehendakinya, maka jatuh maksiat itu daripadanya. Sama perbahasan berkenaan dengan sifat iradat Allah Subhanahu wa ta'ala, di mana menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah, iradat Allah Subhanahu wa ta'ala tidak sama dengan keredaan Allah. Suruhan Allah, suruh dengan kehendak itu beza. Beza dengan Mu'tazilah. Mu'tazilah dia kata suruh dan kehendak tu serupa. Maka bila suruh dan kehendak tu serupa, maka Allah Ta'ala hanya menyuruh benda baik je. Allah Ta'ala tak menyuruh buat benda jahat. Jadi bila menyuruh benda baik saja, maka automatiklah Mu'tazilah kata Allah Ta'ala hanya berkehendak benda baik sahaja. Benda buruk Allah Ta'ala tak kehendak, benda keji Allah Ta'ala tak kehendak. Itu semua lahir daripada makhluk. Itu Mu'tazilah. Ahlus Sunnah wal Jamaah dia kata semua daripada Allah Ta'ala belaka, sama ada baik ke buruk, semua daripada Allah Ta'ala. Kerana dialah yang menentukan segala-galanya. Tetapi dari sudut adab cakapannya, kita kata benda jahat tu nisbah diri kita, benda baik tu nisbah pada Allah. Itu cakapan adab lah. Ada cakapan begitu sunat. Memang kita kena cakap begitu. Yang baik daripada Allah Ta'ala, yang salah dan silap daripada diri saya sendiri. Hakikatnya Allah Ta'ala belaka. Kemudian dia nak cerita pula 4 benda perbezaan, yang mana nak kata bahawasanya semua suruhan Allah belum tentu tu kehendak Tuhan, dan bukan semua kehendak Tuhan itu ialah suruhan Allah. Ini yang keempat, yang terakhir ni. Maka dia kata, dan terkadang dikehendakinya, dan terkadang dikehendakinya, dan terkadang dikehendakinya Allah Ta'ala, dan tiada disuruh, yakni padahal tiada disuruh. Allah Ta'ala kehendak tapi tak suruh pun. Allah Ta'ala kadang-kadang dia kehendak benda tu tapi dia tak suruh buat benda tu. Apa dia contoh dia? Seperti segala yang makruh dan yang haram. Makruh dengan haram, kalau kita belajar ilmu usul fiqh, dia merupakan suatu perkara Tuhan tegah lah, bukan suruhan suruh buat. Dia panggil talabul fi'li. Talabul fi'li ni suruh buat, itu wajib dan sunat. Kalau talabul kafi, tuntut tahan, itu makruh dan haram.
tahan diri daripada buat benda makruh, tahan diri daripada buat benda haram. Itu dituntut. Hak tu yang makruh dan haram. Hak tu tidak disuruh untuk buat, hak tu disuruh untuk tahan. Tahan ni makna tak buat lah. Mengelakkan diri daripada berbuat sedemikian. Itu dia panggil benda makruh dan benda haram. Menuntut supaya berbuat sedemikian, hak tu wajib dan sunat. Sekarang ni benda yang Allah Ta'ala suruh ialah tertuju pada wajib dan sunat. Suruh buatlah maksud dia. Jadi dikata di sini, dan terkadang dikehendaki Allah, dan yakni padahal tiada disuruh, yakni disuruh buat. Takut kita kata disuruh tegak. No? Disuruh sini, disuruh buat. Kalau disuruh tegak tak ada apa. Di sini disuruh buat. Seperti segala yang makruh, Allah Ta'ala tak suruh buat, tapi suruh tinggal. Dan juga yang haram Allah Ta'ala tak suruh buat, tapi suruh tinggal. Tapi yang haram dan yang makruh ni Allah Ta'ala kehendak tak berlaku pada seseorang, berkehendak. Contoh seorang itu makan bawang yang berbau, itu hukum dia makruh. Contoh dia, Allah Ta'ala kehendak tak dia makan bawang yang bau tu, berkehendak. Ini sebuah hakikat Allah Ta'ala. Kehendak ke tak? Allah Ta'ala kehendak. Dan orang tu kehendak, orang contohnya mencuri, dia kehendak mencuri, Allah Ta'ala kehendak tak? Allah Ta'ala pun kehendak juga sejak azali. Sejak azali Allah Ta'ala sudah kehendak dia itu akan mencuri, maka dia pun mencuri sungguh. Akan curi daripada Allah Ta'ala. Dah tu kita disembah pada Allah lah kau? Tak boleh. Disembah ada kata yang baik daripada Allah, yang jahat pada diri kita. Walaupun hakikat dia Allah Ta'ala belakang. Sebab tu nanti di akhirat, di pada mahsyar akan ditanya, kenapa kamu nak buat tu? Ada hakikatnya Allah Ta'ala memang kehendak, Allah Ta'ala memang buat benda tu, tapi kenapa kamu nak? Kenapa kamu ikhtiar nak buat yang jahat tu? Itu yang kena hisab. Kalau tak ada hisab lah kau, semua Tuhan lah kau. Tak ada hisab buat apa? Tak nak kira dosa pahala, sebab semua hakikat Tuhan lah kau. Itu jadi Jabariyah pula. Dia menafikan usaha ikhtiar, semuanya Allah Ta'ala, dan menafikan usaha ikhtiar. Itu Jabariyah. Itu i'tiqad Jabariyah. Kemudian kata musannif rahimahullah ta'ala, maka tiada disuruh Allah dengan mengerjakan makruh dan yang haram, tetapi dikehendaki Allah, maka jatuh, yakni berlakulah maksiat itu daripada seorang. Kalau Allah Ta'ala kehendak maksiat itu jatuh berlaku, batu kita tak tahu takdir kita ni akan buat maksiat ke tidak ke hadapan ni. Cuma kita perlu usaha ikhtiar dan doa untuk kita hindari maksiat tu je. Tapi hakikatnya kalau berlaku sungguh Allah Ta'ala takdir sejak azali, berlaku tak? Berlaku, pasti akan berlaku. Cuma nisbah kita tak tahu takdir, maka la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Allah Ta'ala tidak akan ditanya apa yang dia buat, tapi kita lah yang akan ditanya apa yang kita buat. Itu bukan urusan ubudiyah, bukan urusan hamba untuk tahu urusan Tuhan. Kita kena urus diri kita sendiri. Kita kena urus diri kita sendiri supaya kita ni dapat keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu kehendak Allah Ta'ala, itu kehendak Allah Ta'ala berlaku walaupun Allah Ta'ala tak suruh buat, seperti benda haram dan makruh. Kemudian kata musannif rahimahullahu ta'ala, maka jika engkau kata apa faedah disuruh beriman serta diketahui akan mereka itu orang tersebut tiada ia orang tu beriman, apa faedah? Apakah faedah kalau seseorang itu tahu dah dia ni tak akan beriman, tapi disuruh beriman juga? Siapa yang tahu? Nabi ya. Nabi SAW tahu dah dia ni munafik i'tiqad, munafik dari sudut i'tiqad, makna dia kufur pada Allah Ta'ala dalam hati, zahiri Islam. Tapi kenapa Nabi SAW tetap terus berdakwah kepada mereka untuk beriman? Kalau kita Hasyiah As-Sawi ala Tafsir Al-Jalalain, Imam As-Sawi rahimahullahu ta'ala sebut bahwasanya Nabi SAW tetap berdakwah walaupun dia itu tahu orang-orang munafik itu kafir dari sudut i'tiqad,
ialah kerana supaya keturunan mereka itu akan beriman dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu hikmah dia. Kenapa disuruh beriman padahal tahu dah dia tak beriman. Ni dulu sahabat kita pula kata, apa faedahnya suruh beriman dalam keadaan tahu dia tak akan beriman? Maka kata musannif rahimahullahu ta'ala, jawabnya ialah adalah faedah disuruh beriman itu ialah menyatakan orang yang mengikut dan orang yang menyalahi bagi Nabi, supaya diberi pahala atas orang yang menyampaikan akan orang tadi pahala tabligh. Okey, dua. Satu dia kata faedahnya menyatakan orang yang mengikut dan orang yang menyalahi baginya. Nokta satu. Iaitu menzahirkan, menyata mana menzahirkan siapa yang ikut Nabi, siapa yang ingkar Nabi. Supaya kita tahu mana satu kafir, mana satu mukmin. Kalau tahu dia tu tak beriman dah, orang lain tak tahu, Nabi dia tahu. Orang biasa tak tahu, sahabat pun tak tahu, tabi'in pun tak tahu siapa dia tu orang yang kafir i'tiqad, tak tahu benda dalaman. Kecuali Nabi sallallahu alaihi wasallam i'tiqad ataupun tidak. Itu lah tahu, lain tak tahu. Supaya jelas nyata siapakah orang beriman, siapakah orang yang kufur. Ada klasifikasi, ada kelas, ada cok, ada grup dia. Orang beriman mana, orang kafir mana. Kemudian kata dia, supaya diberi pahala atas orang yang menyampaikan akan orang tadi pahala tabligh. Akan orang tersebut pahala tabligh. Siapa dia? Nabi ya. Nabi boleh pahala tu ya. Sebab Allah Ta'ala suruh menyampai. Bila melaksanakan benda yang Allah Ta'ala suruh menyampai, dapat pahala. Maka Nabi SAW walaupun tahu ada yang munafi' i'tiqad, walaupun tahu dia tu kafir sampai ke sudah, tapi tetap dia beridakwah untuk beriman kepada Allah Ta'ala. Supaya apa? Supaya dia mendapat pahala tabligh, pahala menyampaikan iman kepada manusia. Kemudian kata musannif rahimahullahu ta'ala, kerana bahawasanya Allah Subhanahu wa ta'ala itu la yus'alu hanya perbuatan Allah, dan mereka itulah, iaitu manusia, yang tanyakan segala perbuatan mereka itu. Yakni yang Allah tanyakan segala perbuatan mereka itu manusia. Allah Ta'ala kenapa takdir gian? Tak boleh tanya Tuhan, apa kamu takdir aku gitu? Tak boleh. Kita yang akan ditanya sebab apa kamu pilih nak curi, sebab apa kamu pilih nak merompak, sebab apa kamu pilih sekian. Kita yang akan ditanya, sebab kita yang akan dihisab. Allah Ta'ala tak akan dihisab. Jadi Allah Ta'ala tak boleh kita tanya. Tak ada faedah nak tanya apa ketuhanan, tak dia lah. Bukannya Allah Ta'ala beri kita pengetahuan takdir sendiri dah. Tak tahu pun takdir kita lagu mana. Maka kita perlu usaha dan ikhtiar untuk mendapat keredaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Habis. Kemudian kata musannif rahimahullahu ta'ala, maka adalah bagi iradat itu 3 ta'alluq, 3 tugas. Pertamanya tanjizi hadis. Tanjizi makna berlaku, hadis makna baharu. Maknanya apa? Baharu berlaku. Macam pelik baru berlaku. Kehendak Tuhan baru berlaku. Sabar dulu. Dia kata apa? Dan iaitu tanjizi hadis, menentukan ketika diadakan dan diadamkan. Diadakan yakni diadakan suatu makhluk, dan diadamkan yakni ditiadakan suatu makhluk yang lain. Sini ringkah sahaja. Pada pandangan mu'tamad, tanjizi hadis tidak dikira sebagai ta'alluq iradah. Kenapa? Kerana akan memberi waham ataupun memberi faham kata iradat Tuhan ni bau kehendak. Allah Ta'ala bau kehendak ni, ataupun kehendak Tuhan ni boleh berubah. Itu bahaya. Nampak macam best ya, macam betul. Allah Ta'ala kan maha kehendak. Allah boleh kehendak bila-bila. Boleh berubah bila-bila masa. Dulu kan ada Allah Ta'ala kehendak dia mati umur 50. Sekarang ni Allah Ta'ala ubah dia mati umur 60. Itu kena jaga-jaga.
Itu kebiasaannya dia berlaku silap faham bila dia bahas berkenaan dengan takdir mubram dengan takdir muallaq. Takdir mubram, takdir yang biasa kalau kita dengar, takdir mubram ni takdir yang tak boleh diubah. Takdir muallaq ialah takdir yang boleh diubah dengan sesuatu. Apa maksud ubah situ? Bukan maksud ubah situ makna Allah baru kehendak, bukan. Itu pertamanya tu perbahasan ilmiah lah. Tu perbahasan ilmu lah. Takluk lah. Takdir mubram tu apa dia? Takdir muallaq tu apa dia? Takdir mubram tu takdir yang tak boleh ubah. Takdir muallaq takdir yang boleh diubah dengan sesuatu. Walaupun kita kata takdir yang boleh diubah dengan sesuatu tu contoh amalan ke apa ke contoh lah. Contoh takdir mubram dia 60 tahun mati. Mana tak boleh ubah lah, 60 tahun mesti mati. Takdir muallaq dia 50 tahun mati. Tapi dia boleh meningkat bila dia itu buat baik. Jadi 51, lepas tu 52, lepas tu 53, sampai 60 tak boleh lah. Bukan maksud di situ Allah Ta'ala baru kehendak dah. Allah Ta'ala kehendak lama dah benda tu. Sejak azali Allah sudah berkehendak dia akan panjang umur disebabkan itu. Bukan bermakna Allah tak tahu. Allah pun baru kehendak. Dia buat baik ya. Naik ya. Bukan itu. Jangan buat Tuhan tu macam makhluk. Tuhan tu bukan cerita boleh berubah-ubah kehendak, bukan. Sebab kalau kita kata Allah Ta'ala kehendak dia boleh berubah, automatik Allah Ta'ala jahil. Sebab apa? Sebab kita kata ilmu Tuhan tanjizi qadim, tak ada khilaf. Tak ada khilaf. Tanjizi qadim, iaitu sejak azali itu Allah Ta'ala sudah tahu secara tafsil, terperinci apa yang akan berlaku. Daripada mula start ada makhluk sampai kiamat, apa yang akan berlaku Allah tahu belaka. Tiba-tiba Allah baru kehendak. Baru-baru ni makna baru tahu. Jadi gini jadi aku nak kena gini ya. Kan gitu. Cerita kita asal tak tahu. Ada miluah kat kedai ni, kita pun minta orange juice. Tiba-tiba tahu ada miluah, kita pun kena berubah. Nak minum miluah. Tu kita. Tuhan kan gitu. Tuhan tahu dah sejak azali dia akan panjang umur dengan sebab dia sedekah. Akan panjang umur sebab dia menghubungkan silaturahim. Akan panjang umur sebab dia bayar jemaah. Contoh. Jadi berubah takdir itu di luar mahfuz, di tulisan malaikat tu, ataupun di luar mahfuz tu. Di Tuhan siap lakar dah, tahu lakar dah. Tu perbahasan takdir mubram, takdir muallaq. Memang wallahu ala kulli syai'in qadir. Allah Ta'ala atas setiap sesuatu itu berkuasa. Bila kata berkuasa, Allah Ta'ala pun boleh berkehendak bila-bila masa sahaja, apa sahaja. Tapi bukan bermakna perubahan kehendak Tuhan daripada satu ke satu yang lain. Sejak azali semua siap lakar. Dah tanjizi hadis ni lagu mana? Allah Ta'ala baru kehendak. Kalau kita faham tanjizi hadis, hadis itu baru waktu sekarang. Tanjizi itu berlaku mana? Berlaku kehendak Tuhan sekarang. Baru kehendak Tuhan sekarang ni ialah selari dengan tanjizi qadim yang sedia kala, bukannya berubah. Allah Ta'ala kehendak saya ceramah sekarang, itu sudah termaktub di tanjizi qadim. Sejak azali lagi Allah kehendak saya duduk sini. Maka sekarang Allah Ta'ala kehendak tu Allah Ta'ala asalnya kehendak saya tak ada di sini, kemudian kita naik motor, Allah Ta'ala pun kehendak tukar pula. Ada kuliah maghrib di Riza, tak ada macam itu. Jadi kena faham elok, sifat iradat Allah Ta'ala tidak akan boleh berubah kerana semuanya siap sedia, segalanya sejak azali. Kerana ilmu Tuhan pun azali, maka kehendak Tuhan pun pasti azali. Di kehendak Tuhan ni bukan sifat berkehendak tu memang azali. Bila sifat berkehendak tu azali, lepas tu dia kehendak, kehendak tu pun azali juga. Bukan je dia tu tak kehendak sebelum ni, lepas tu ubah, bukan. Lepas tu tukar, tak boleh. Bukan kata gitu. Tu kena wahai elok. Banyak orang ceramah gitu. Biar yang lebat iradat ni, orang selalu silap. Boleh berubah kehendak Tuhan. Kehendak Tuhan tak boleh berubah. Keduanya salihi qarib, dan iaitu salihi qarib, keadaannya keadaan iradat pada azali itu patut boleh. Patut tu boleh lah bagi menentukan. Yang ni boleh saja Allah Ta'ala sejak azali nak kita ni tiada, boleh saja Allah Ta'ala kehendak sejak azali kita ni ada. Tu boleh tu. Benda azali
sejak azali. Tapi saluhi ni boleh. Boleh ni makna bukan mesti, boleh ya. Macam kita lah sekarang ni, boleh buat rumah, boleh tak buat rumah. Tu saluhi. Aku ni boleh buat rumah, boleh juga tak buat, tapi tak buat. Tu dia tajzi. Dia tak mau buat tu tajzi. Tapi boleh tak buat, boleh. Tu saluhi. Allah Ta'ala sejak azali boleh kehendak kita beranak di Malaysia, boleh di Indonesia, boleh di Mekah, boleh di Madinah, boleh berlaku. Tapi Allah Ta'ala sejak azali juga tentu kita beranak sini. Itu tajzi. Kalau boleh tu saluhi. Itu ya. Tu. Ketiganya tanjizi qadim, itu menyengaja Allah, yang ni sahaja kehendaklah. Pada azali kelakuan yang ada ia kelakuan tu atas kelakuan tu. Sekejap. Kelakuan yang ada ia atasnya mungkin, atas kelakuan tu oleh mungkin. Makna pada barang yang sentiasa wujudnya barang. Pada barang yang sentiasa wujudnya barang, atau adamnya tiadanya barang. Apa dia ni? Iaitu sejak azali lagi tanjizi qadim, Allah Ta'ala boleh meletakkan benda mungkin ni sama ada ke tiada, panjang ke pendek. Dia panggil, dulu kita bahas al-mumkinatul mutaqabilatu, perkara-perkara mungkin yang boleh jadi belaka. Contoh ada dengan tiada. Boleh tak kita ada? Boleh. Boleh tak kita tiada? Boleh juga. Tapi Allah Ta'ala tanjis, Allah Ta'ala tetap sejak azali mana? Ada ke tiada? Ada. Allah Ta'ala sejak azali boleh kita ni tinggi, boleh kita ni pendek. Tapi Allah Ta'ala tetap sejak azali mana kita ni tinggi. Tinggi tu tetap, tu tanjizi. Tapi yang saluhinya boleh tinggi, boleh rendah. Tu saluhi. Jadi tanjizi ni Allah Ta'ala tetap benda yang mungkin atas kita boleh berlaku. Tinggi pendek boleh berlaku, boleh. Allah Ta'ala tetap pada satu, tinggi. Tinggi itu tanjizi. Kalau tinggi dengan rendah, tu saluhi. Boleh jadi tinggi, boleh jadi rendah. Tu saluhi. Tapi Allah Ta'ala tetap tinggi. Tu tanjizi. Tu Kiah dari Kemudian dia kata, maka adalah kudrat dan iradat itu ta'aluk pada satu hukum akal jua. Satu je. Apa dia? Iaitu satu hukum akal tu yang jaiznya hukum akal, iaitu harus pada akal. Tu. Kudrat dan iradat sama adik-adik. Dari sudut mana? Dari sudut fungsi dia. Kudrat hanya buat benda mungkin, iradat hanya berkehendak benda mungkin. Mungkin ke dia? Benda boleh ada, boleh tiada. Benda boleh sungguh, boleh tidak. Bukannya benda yang mesti ada, dan bukannya benda yang mesti tiada. Tak. Kalau mesti tiada, tu mustahil. Mesti ada, tu wajib. Boleh ada, boleh tiada. Boleh sungguh, boleh tidak, tu harus. Jadi Allah Ta'ala hanya buat benda harus sahaja. Penting nak tahu ta'aluk. Penting supaya kita boleh tolak waham, boleh tolak syubhat. Kalau orang kata Allah Ta'ala boleh tak buat Tuhan lain, kan Allah Ta'ala wallahu ala kulli syai'in qadir, Allah Ta'ala berkuasa atas tiap-tiap sesuatu. Mana Allah Ta'ala boleh lah buat Tuhan lain yang Allah kuasa. Kita boleh tolak lalu, tak boleh, dua Tuhan tu mustahil. Jadi kudrat tidak akan berfungsi, tidak akan bertugas untuk buat Tuhan lain, kerana Tuhan lain kalau ada, dia akan jadi mustahil pada akal. Benda mustahil pada akal, Allah Ta'ala tak buat. Maksudnya Allah Ta'ala tidak tugas kudrat dia tu bukannya buat benda mustahil. Dan benda mustahil tak akan berlaku. Dah lemah Tuhan? Bukan lemah. Tak boleh kata lemah. Lemah ni ialah benda yang boleh dia buat tapi tak boleh buat. Contohnya Allah Ta'ala boleh buat kita, Allah Ta'ala tak buat kita. Allah Ta'ala boleh buat kita, tiba-tiba tak boleh buat. Tu baru lemah. Yang lemah ni ikut keadaan. Contoh kita kata dinding ni bisu, lemah dia ni. Tak kena. Sebab dinding bukan pasien cakap. Jadi bila dia bukan pasien cakap, kita kata bisu, tak kena. Kalau kita ni pasien boleh cakap, tiba-tiba tak boleh cakap, baru dia panggil bisu, baru dia panggil lemah daripada cakap. Kita ni bukan pasien terbang, tiba-tiba kita kata kita ni lemah terbang, tak kena, sebab kita bukan pasien terbang. Kalau burung pasien terbang, tiba-tiba tak boleh terbang, baru kita panggil lemah.
Allah Ta'ala Tuhan kudrat dia hanya buat benda mungkin saja. Kerana apa? Kerana benda wajib pada akal, mustahil pada akal tak akan boleh berlaku kalau dibuat. Sebab benda mustahil kita kata mesti tiada, tiba-tiba Allah buat. Jadi dia bukan status dia mesti tiada lah. Maknanya dia punya status dia boleh ada, boleh tiada. Tu. Sebab mustahil ni mesti tiada. Tiba-tiba Allah mengadakan benda yang mesti tiada. Terbalik tak? Terbalik Jadi pelik tadi kata mesti tiada, tiba-tiba Allah boleh buat. Itu bukan mesti tiada. Tu boleh ada, boleh tidak. Jadi kudrat dan iradat tidak boleh dan tidak bertakluk, tidak berfungsi, tidak bertugas untuk berkehendak dan buat benda yang wajib dan benda mustahil. Hanya benda harus sahaja. Doktor. Kemudian kata musannif rahimahullahu ta'ala, kesembilannya ilmu, maknanya makna ilmu ialah mengetahui. Ini terjemahan dia. Ini dia panggil terjemahan tasamuh, terjemahan bertolak ansur. Ilmu maknanya mengetahui. Kita bahas kata sifat ma'ani ini bahas pada sifat zat. Sifat yang merujuk pada zat. Dia sifat Tuhan ni dua. Pertamanya sifat zat, keduanya sifat perbuatan. Maksudnya apa? Sifat yang ada di zat itu dia panggil sifat zat. Sifat yang menunjukkan perbuatan Tuhan itu dia panggil sifat perbuatan, sifatul fi'li. Contoh sifat perbuatan ialah berkuasa, berkehendak, memberi rezeki, memberi nyawa. Itu perbuatan Tuhan tu. Itu sifat perbuatan. Termasuklah mengetahui. Mengetahui itu perbuatan itu. Perbuatan mengetahui sesuatu. Sedangkan sifat ma'ni kita nak bahas berkaitan dengan sifat yang merujuk pada zat Tuhan, yakni sifat yang ada di zat Tuhan. Jadi mengetahui bukan ada, yang adanya ialah pengetahuan. Satu pengetahuan itulah Allah mengetahui banyak benda. Kalau kita kata ilmu itu mengetahui, kita akan sangkut dalam bab sifat wahdaniyah, sifat asa. Sebab asa dia akan bahas asa pada zat, asa pada sifat, asa pada perbuatan. Asa pada sifat maknanya setiap sifat Tuhan tu satu, bukan dua, bukan tiga. Antara sifat yang satu ialah ilmu, kudrat, iradat, semua tu satu belaka. Sifat Tuhan banyak, tapi setiap sifat tu satu je. Ilmu Tuhan satu, yang banyaknya mengetahui Allah Ta'ala. Allah Ta'ala ada sifat ilmu, namanya pengetahuan. Dengan sifat pengetahuan itu Allah mengetahui banyak perkara. Mengetahui apa? Benda yang wajib pada akal, benda yang mustahil pada akal, benda yang harus pada akal, semua tahu belaka. Jadi di sini sebab itu Syekh Wal Ismail Al-Fatani rahimahullahu ta'ala dalam kitab Baquratul Amani dia akan terjemah kudrat dengan makna berkuasa. Sebab itu ialah terjemahan, dia panggil terjemahan istilahi, terjemahan yang tepat kepada istilah yang dikehendaki oleh ulama usuluddin. Tapi kalau terjemah mengetahui, dia panggil terjemahan bertolak ansur, terjemahan tasamuh, terjemahan bermudah-mudah. Tapi maksud dia kena hurai. Maka di sini ilmu maknanya, makna ilmu ialah mengetahui, mengetahui dengan makna pengetahuan. Maka diketahuilah. Itu baru tu. Maknanya pengetahuan. Dengan sifat pengetahuan itu Allah mengetahui akan yang dahulu dan yang lagi akan datang. Yang dahulu mana? Iaitu benda yang telah lepas. Yang akan datang mana? Yang kita belum tentu, yang kita belum jumpa. Masa ni dia ada tiga. Kalau bahas ikut makulah lah. Masa dia ada tiga. Dia panggil zamanul hal, zamanul madhi, zamanul mustaqbal. Masa lepas, masa sekarang, masa akan datang. Masa sekarang, masa depan, masa yang telah lepas. Tiga ni ya masa. Tak ada orang masa lain. Cuba bilang ni. Masa ni tiga. Sekarang pukul 8 ni. Akan datang pukul 9. Yang telah lepas pukul 7 tadi. Itu semua masa lah kau tu.
Tu contohlah 7 tu. Tak kisahlah keempat. Tadi tanya pula, keempat tu masa lepas tak? Tu begok kalau tanya juga tu. Keempat tu masa lepas juga. Jadi 3 masa. Sekarang kita menghadapi masa apa? Kita sedang menghadapi, kalau ikut kita lah, ikut zahir kita menghadapi masa depan. Tu tapi kalau belajar ilmu makulat, bukan menghadapi masa depan, menghadapi masa yang telah lepas. Ke mana? Ni kalau nak faham ni, kena tengok whiteboard lah. Kena tarik whiteboard lukis baru faham. Apa maksud kita sedang menghadapi masa yang telah lepas, bukan masa yang telah lalu, masa yang akan datang. Tu tak penting tu. Nak kata masa tu benda perbahasan tu. Kita sedang menghadapi masa yang telah lepas. Lagu mana tu? Tu kena tarik whiteboard lah. Tu kalau nak faham detail. Cuma nak kata ilmu Tuhan ni tahu benda yang telah lepas dan benda yang akan datang. Tahu lah tu. Dan yang sekarang, ini ikut masa ni. Yang dahulu akan datang dan sekarang. Az-zamanul madhi, az-zamanul mustaqbal, az-zamanul hal. Semua tu tahu dengan ilmu je. Ilmu Allah yang satu. Itu je lah. Yang satu. Ilmu Tuhan satu ya. Mengetahui Tuhan tu banyak. Ilmu Tuhan tu satu, mengetahui Tuhan tu banyak. Jadi kalau kita terjemah ilmu makna mengetahui Allah satu, masalah tu. Dalam bab tauhid, dia terjemah tu dia teliti sungguh. Dia tak terjemah mudah-mudah, sebab dia pun ahli bahasa. Jadi kalau terjemah ilmu makna mengetahui, sedangkan kita bahas dalam bab wahdaniyah, bahas bab esa tu ilmu Tuhan satu. Patut ilmu maknanya mengetahui Tuhan satu. Jeng mengetahui Tuhan satu. Makna satu benda yang tahu. Jeng itu. Dah. Pengetahuan Allah itu satu. Yang mana ilmu makna dia. Ilmu tu pengetahuan. Dengan ilmu itulah Allah Ta'ala mengetahui segala perkara. Mengetahui itu banyak. Allah Ta'ala tahu banyak benda. Berdasarkan apa? Berdasarkan satu sifat namanya ilmu. Tu baru tu. Habis. Kemudian kata musannif rahimahullahu ta'ala, maka bila kata ilmu Tuhan tu satu, ilmu Tuhan tu tahu benda dulu, benda akan datang, benda sekarang, maka diketahuilah maka diketahuilah barang yang di dalam 7 petala langit. Barang ni makhluk lah. Barang ini makhluk. Apa-apa makhluk yang ada dalam 7 petala langit. Petala ni lapis lah. Ni bahasa lama petala ni. 7 lapis langit. Lapis langit yang kita kalau nak pergi tu tak akan sampai. Nabi SAW saja yang sampai. Kita kalau nak pergi pakat-pakat nak pergi sana. Ingat pergi umrah haji je boleh pakat. Kita nak pergi tu. Tak akan sampai 7 langit tu, tak akan sampai. Kita tua mati situ Sebab tu Nabi SAW naik buraq, kelajuan cahaya baru boleh sampai. Kalau kelajuan kepala terbang tu, roket tu tak jadi apa. Dia kena bare datang daripada syurga, baru boleh. Tu buraq daripada syurga. Kemudian kata musannif rahimahullahu ta'ala, dan bumi, yakni 7 dalam bumi. Bumi kita pun ada 7 lapisan juga. Allah Ta'ala tahu belaka. Allah Ta'ala tahu mah kat mana letak bumi ni, timah ke, berak ke, semua tahu. Kita tahu bila ada alat pengesan. Allah tahu dengan sifat ilmu dia. Tu. Hingga kaki semut yang hitam di dalam malam yang kelam pun Allah Ta'ala tahu. Tu royah tu. Habis su kata semut yang hitam di dalam malam yang kelam. Malam kelam dah tu. Dah lah malam kelam pula. Mana gelap sangat-sangat. Semut tu Allah tahu. Tu Dan diketahui pula barang yang terlintas pada hati, apa-apa saja. Sama ada lintas hati itu tahap azmun, azam ke, hammun ke, khatir ke. Dia ada macam-macam lintas hati ni, ada 5 dah gitu. Semua Allah Ta'ala tahu belaka. Kemudian kata musannif, dan barang yang memandang khianat oleh mata.
Allah Ta'ala tahu, mata kita ni tengok benda haram, tahu. Tu. Bukan kita je tahu, Allah pun tahu. Kita nak keli ke ajnabi contoh. Tengok perempuan ajnabi apa hukum dia, melihat perempuan ajnabiyah mengikut dah. Melihat perempuan ajnabiyah menurut pandangan mu'tamad, kalau tidak ada berhajat untuk bercakap dan sebagainya, tidak ada urusan jual beli, tidak ada urusan lah. Senang ceritanya, kalau tak ada urusan apa-apa, saja-saja tengok perempuan ajnabi yang bukan pada tempat aurat dia, atas pandangan mu'tamad, hukum dia haram. Tu pandangan Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala. Itu yang kalau tak berhajat tu. Kalau berhajat lain cerita lah. Berhajat dia bersuarat ke, apa, berubat ke, berjual beli ke, tu tak apa. Ni saya saja tengok, bukan tengok tempat aurat dia. Kalau aurat tu tak ada masalah, memang ittifaq. Memang sepakat kata haram. Ni tempat yang bukan aurat. Dia pergi tengok, hukum dia haram, hukum dia haram, atas pandangan mu'tamad Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala. Kecuali bila mana? Bila kita nak nikah dengan dia. Nikah dengan dia lagi. Bila nak nikah dengan dia ada qaid. Ada qaid. Boleh lihat dia tu bila mana? Sampai tahap selesai hajat dia, tengok dia. Apa selesai hajat tu? Iaitu seseorang kalau nak nikah dengan seseorang perempuan lain, dia boleh tengok dia. Boleh tu qadar. Kalau aku tengok ni, aku puas hati nak nikah dengan dia. Lepas habis dah puas hati tu, haram dah balik. Haram dah balik tengok. Kita biasalah. Biasa je. Susah lah nak beramal hak pada mu'tamad ni, payah. Kita tengok upah lebih kurang. Tengok kan no? Tengok dekat tempat yang bukan aurat dia, okey, boleh tahan lagi lah. Tengok kat aurat tu, jeng dah. Ni tengok hak bukan aurat. Lepas tu tak berhajat saja tengok. Atas pandangan mu'tamad haram juga. Atas pandangan mu'tamad. Itu juga orang yang boleh lihat perempuan kalau nak menikah dengan dia. Contohnya nak minang dia. Habis selesai hajat memandang dia tu, dan minang dia tu, haram balik. Bukannya jadi tudang kau, jadi contoh orang kita dah cuk dah kawan tu. Jadi dia masih lagi bukan mahram. Dia masih lagi bukan halal bagi kita. Yang boleh tengok tu bila kita sudah puas hati, dia ni memang betul dia akan jadi isteri. Tak apa. Habis sudah tak boleh, jadi haram balik. Dia banyak tak tahu. Ni kalau nak beramal pandangan mu'tamad lah. Biasa je pah orang dah apa, contohnya orang dah puas hati dah, kita bidah habis dah. Biasa keluar dengan mak pak kita, keluar dengan sama tudang tu, contohlah. Tu kita pun tengok dia. Tu biasanya ambil pandangan Imam Rafi'i lah. Imam Rafi'i kata selagi mana tak ada syahwat, tak ada apa. Kalau ikut Imam Nawawi tak boleh. Atas pandangan mu'tamad tak boleh. Bawa sebab dah selesai tengok hajat tengok perempuan tu sebab apa? Sebab nak nikah dengan dia. Kemudian kita pun pinang dia, dah puas hati dah tengok. Puas hati dah tengok, dah boleh tengok dia habis dah. Selesai sudah hajat tu. Tu nikah boleh tengok balik. Tu baru tu. Tapi biasa kita tak buat gitu Kita ambil mana? Kita ambil pandangan Imam Rafi'i. Bolehlah tengok tudang tu, tengok orang yang kita bidang tu, selagi tak ada syahwat. Syahwat haram. Habis. Tu yang kita munakahat lah. Ada cerita panjang bahas bila yang seseorang laki-laki, begitu juga perempuan lah, sama je. Bila kata laki, perempuan sama lah. Perempuan boleh melihat laki-laki boleh melihat perempuan bila nak meminang dia. Sampai bila boleh tengok? Sampai hajat dia selesai. Hajat dia? Hajat puas hati lah maksudnya. Puas hati sungguh. Ni nak jadi bini aku ni. Habis ni selesai, tak boleh. Tunggu kat nikah pula baru boleh tengok dia. Tu kalau ikut pandangan mu'tamad lah. Kalau Imam Rafi'i, tak tunggu minang. Tak tunggu minang. Tengok perempuan yang bukan aurat dia, tak berhajat untuk tengok dia, asalkan tak naik syahwat, boleh, tak salah. Tu Imam Rafi'i, tapi tu bukan pandangan mu'tamad. Itu. Banyak orang tak puas hati dengan Imam Nawawi, banyak kritikan ulama, banyak. Sehingga kan ada orang nak test Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala. Nak test apa dia? Nak test kata betul ke Imam Nawawi? Dia Imam Nawawi dia beri pandangan kata
melihat amrat, melihat seorang laki-laki muda yang tidak berbulu di muka, yang cantik, itu hukum dia haram, kata Imam Nawawi. Dan itu pandangan mu'tamad mazhab Syafi'i lah. Lepas tu ada ulama tak puas hati ikut mana melihat amrat, melihat seorang laki-laki yang muda, yang kacau, yang tidak ada bulu di muka dia, tidak ada janggut, tak ada janggut lah, dia panggil jambu lah, senang cerita. Tu cantik pula muka dia, kita tengok hukum dia haram, macam kita tengok perempuan. Ulama kritik, ulama latih dia. Dia upah satu orang namanya seorang amrat, dia pergi suruh pergi majlis dia, suruh tanya soalan. Aku nak tengok Imam Nawawi, tengoklah muka dia. Tu betah tu. Tu gilah amrat ni kena upah ni. Dia pergi majlis dia, habis selesai dia syarah kitab, adalah soal sesi soal jawab tu. Tu amrat tu angkatlah tangan, dia jawab. Imam Nawawi tengok saja dia, asal dia tak ada janggut, tiba-tiba lebat janggut. Asal dia tak ada janggut tu, sebab apa? Sebab dia lelaki yang amrak, lelaki jambu lah kita kata. Payah juga amrak ni. Dia jambu, batu comel lah. Dan dia tu dewasa gini, dia comel, dia tidak ada bulu gini, tak ada. Tengok dia tumbuh tu janggut selebat-lebatnya. Tu karamah Imam Nawawi. Sama juga dalam bab melihat perempuan tanpa hajat, tak ada syahwat, hukum dia haram atas pandangan mu'tamad. Dikritik juga, dikritik para ulama juga. Tapi menang kot Imam Nawawi. Imam Nawawi menurut dia tetap haram, dan itulah pandangan mu'tamad mazhab Syafi'i. Susah nak jaga pandangan ni. Nak jaga pandangan ni susah. Tak mau zaman sekarang kat phone senang. Cari ajnabi mudah, tak payah keluar rumah lah ni. Dulu cari ajnabi payah sikit kena keluar rumah lah. Sekarang tak payah lah, phone belakang dah. Tekan dia nak tengok apa. Tu. Nak tengok hak perempuan muslimah ke, hak perempuan barat ke, hak perempuan Melayu ke, boleh lah ke. Tu dah. Nak tengok lain lah pula tu. Tu tasawuf lah tu, jaga mata dan sebagainya. Habis. Kemudian kata musannif rahimahullahu ta'ala, diketahui dan barang maka diketahui Allah yang maujud, yang ni benda yang maujud, benda yang ada, dan yang ma'dum, yang tiada Allah tahu, yang ada pun Allah tahu. Allah tahu, Allah Ta'ala tahu benda ni ada sekian tahu. Allah Ta'ala tahu tak benda tiada, tahu juga. Anak dia ni tak ada lagi, dah bila ada tak ada terus. Allah Ta'ala tahu juga tak ada terus. Allah Ta'ala tahu juga bakal ada. Sekarang yang tak ada, sayujat akan ada, adalah anak tu. Allah Ta'ala tahu juga. Tahu benda yang tiada, tahu benda yang ada, tahu benda yang akan ada. Tahulah kau. Sebab tu benda yang mungkin berlaku. Maka kata musannif rahimahullahu ta'ala, maka tiada dikatakan ilmunya, ilmu Allah subhanahu wa ta'ala itu wahbiyun. Wahbiyun apa dia? Iaitu yang tanpa usaha. Wahbi, usaha, tanpa usaha tahu. Tu wahbi, bukan wahabi. Wahabi itu firaq Islamiyah, satu kumpulan sesat. Tu lain. Ni wahbi, ilmu Tuhan tu tidak boleh dikatakan ilmu Tuhan tu wahbi. Apa wahbi? Iaitu mengetahui sesuatu tanpa usaha ikhtiar. Nampak macam betul. Takkan ilmu Tuhan ada usaha ikhtiar kot? Betul lah, ilmu Tuhan tak ada usaha, tak ada ikhtiar. Sebab apa? Tidak dibolehkan untuk kita sebut ilmu Tuhan itu wahbi. Sebabnya dia nama wahbi. Wahbi ni kurniaan. Wahbi ni asal terjemah dia kurniaan lah. Contoh kalau kita seseorang tu dapat satu ilmu tanpa usaha ikhtiar, dia panggil laduni. Itu pun pemberian juga. Wahbi ni asal daripada Asmaul Husna Al-Wahhab. Al-Wahhab ni maha pemberi. Jadi Al-Wahbi itu ilmu yang tanpa usaha ikhtiar, tapi diberikan ilmu tersebut. Kalau ilmu Tuhan itu wahbi, siapa beri? Tak ada siapa beri. Ataupun ilmu Tuhan itu tidak ada usaha, tanpa ada usaha. Dia ada satu ilmu namanya ilmu daruri. Sagi akan ada. Daruri pun tidak boleh disebutkan ilmu Tuhan daruri. Sebab apa? Walaupun daruri boleh bermaksud Allah Ta'ala ilmu dia tak ada usaha, tak ada ikhtiar, tapi tetap tidak disebut pada Tuhan ilmu dia itu daruri. Sebab apa? Sebab ada makna kedua.
Daruri dengan makna Allah Ta'ala akan mengetahui sesuatu atas jalan paksa. Hak tu yang nak tolak tu. Dengan sebab daruri itu ada dua makna. Satu makna tu betul, satu makna tu silap. Tetap tidak boleh untuk kita tetapkan pada ilmu Tuhan tu kita panggil daruri, kerana akan memberi silap faham kata ilmu Tuhan itu tahu sesuatu atas jalan terpaksa. Tu yang tak mahu tu. Sebab tu ilmu Tuhan bukan daruri, dia sebut sini ilmu Tuhan bukan wahbi, bukan yang diberikan sesuatu oleh orang lain, dan iktisabi, bukan atas jalan usaha, dan daruri, daruri tadi, dan nazari. Nazari ni kena ada dalil, bukan belaka. Lepas tu ilmu Tuhan dia, ilmu Tuhan zati. Ilmu Allah Ta'ala tu zatiyun. Tu lah dia panggil ilmu Allah zati. Apa zati? Tak nak kata apa. Ilmu zati itu dengan makna ilmu Allah bukannya usaha, bukannya atas jalan minta dalil, bukan atas jalan daruri, bukan atas jalan wahbi. Itu dia panggil ilmu Allah zati. Wallahu ta'ala ala wa sallallahu sallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Wa sallallahu sallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.